Hai, sejahtera semua. Nama saya Pranesh, anak lelaki Chandran dari kelas DUP 1A. Kod kursus adalah MBU 21032. Dan nombor matrik saya adalah 17 DUP 21F 1034. Saya hari ini telah menceritakan tentang tajuk etika dan berhadapan di tanah Melayu pada masa prakolonial. Pengenalan masa prakolonial. Masa prakolonial ini adalah zaman yang dipanggil atau dikenali sebagai tanah Malaysia belum dijajah oleh penjajah barat ataupun penjajah pendatang asing yang lain. Jadi, etika masa itu telah tercemar tindak laku serta kehidupan seharian dan tradisional, formal atau tidak diformal, yang disebut adab dan adat istiadat dan adab resam. Assalamualaikum dan selamat sejahtera. Nama saya Saidatul Batrisha binti Said, nombor matriks 17 DUP 21F1004. Pada hari ini, saya akan membentangkan adab di tanah Melayu pada zaman prakolonial. Jadi yang pertama, saya akan memberitahu maksud adab. Adab bermaksud budi pekerti yang bagus, tingkah laku yang baik dan budi bahasa yang sopan. Kurang adab pula bermaksud tidak beradab atau kurang sopan. Beradab ialah budi bahasa yang sopan. Sebagai contoh, tidak meninggi suara kepada kedua ibu bapa atau orang lebih tua. Selain itu, suara perlulah direndahkan apabila bercakap bersama mereka. Seperti gambar yang ditunjukkan di sebelah ialah gambar adab terhadap ibu bapa, adab terhadap guru dan adab ketika menuntut ilmu. Dan gambar yang terakhir ialah adab ketika berhadapan dengan orang bukan berbangsa Melayu atau beragama Islam. Pada gambar ketiga, sering terjadi pada zaman kini, di mana terdapat segelintir golongan yang tidak menghormati orang bukan berbangsa Melayu atau beragama Islam. Oleh hal yang demikian, kita haruslah mengelakkan perbuatan tersebut daripada berlaku. Gambar yang seterusnya ialah adab apabila sedang makan dan adab apabila berjalan di hadapan orang yang lebih tua. Seperti yang kita semua ketahui, sejak dari dahulu lagi kita telah diajar dan telah mengamalkan adab ini, di mana kita haruslah membongkokkan sedikit badan apabila berjalan di hadapan orang yang lebih tua dari kita. Hal ini dikatakan kerana ia akan menunjukkan hormat kita kepada mereka. Gambar yang seterusnya ialah gambar di mana tidak menyampuk ketika orang yang lebih tua sedang bercakap. Hal ini kerana ia menunjukkan rasa tidak hormat kepada mereka apabila mereka sedang bercakap, kita menyampuk untuk menyatakan hasrat kita. Yang terakhir ialah orang yang beradab akan maju dalam kehidupan hariannya dan dihormati oleh orang ramai, kerana dengan adanya adab, kehidupan kita akan lebih harmoni dan bahagia. Selain itu, kita juga haruslah menghormati setiap agama yang ada. Sebagai contoh, tidak merendahkan ataupun memarahi orang bukan berbangsa Melayu atau beragama. Nama saya Engkaiwa, nombor matrik 17 DUP 21F1001. Hari ini saya ingin membentangkan adat resam di tanah Melayu pada prakolonial. Adat ini diamalkan secara turun-temurun sejak sekian lama dan diwarisi oleh nenek moyang. Sesuatu yang ramai orang lakukan dan telah dilakukan dalam masa yang panjang. Adat resam ini adalah lebih mengenai amalan kebiasaan. Terdapat berbagai adat resam di tanah Melayu. Contohnya adat resam berkaitan kelahiran, perkahwinan, kematian dan sebagainya. Mari tengok gambar yang saya tunjukkan. Yang pertama, adat resam perkahwinan. Contoh perkahwinan kaum Melayu. Mereka akan merisik, meminang, bertunang, akan nikah, berinai dan perkahwinan. Selain itu, adat resam berkaitan kematian. Setiap kaum mempunyai cara yang berbeza untuk menguruskan perkebunian atau kuburan.
Manakala dalam adat kelahiran bayi, dalam Islam, mencukur rambut adalah afdal dilakukan pada hari ke-7 selepas bayi dilahirkan, tak kira baby boy atau baby girl. Hukum mencukur rambut hingga botak ini adalah sunat. Assalamualaikum dan salam sejahtera saya ucapkan. Saya Sarata Nurfara binti Zamri daripada kelas TUP 1A. Nombor matriks yang diberi ialah 17 TUP 21F 1003. Tajuk saya pada hari ini ialah adat istiadat. Definisi bagi adat istiadat ialah peraturan atau cara-cara yang sudah menjadi kebiasaan kepada diri. Adat dan kebiasaan yang sering kita amalkan ialah majlis pertabalan. Ini ialah adat istiadat bagaimana majlis pertabalan dijalankan. 1. Persiapan. Alat yang kita persiapkan untuk menjalankan majlis pertabalan diraja ialah alat kebesaran diraja seperti keris panjang diraja dan cogan alam. Seterusnya, ketibaan Sri Paduka Baginda, penyerahan Al-Quran Nur Karim. Seterusnya, watika pengisytiharan Baginda menjadi seorang yang di-Pertuan Agong. Seterusnya, penyerahan keris kerajaan iaitu alat kebesaran diraja. Seterusnya, ucapan tanya dan ikrar taat setia kerajaan dan rakyat Malaysia. Seterusnya, kita ucapan yang di-Pertuan Agong, pembacaan doa dan penerimaan Al-Quran. Maka, istiadat pertabalan tamat. Akhir sekali, keberangkatan baginda. Seterusnya, kita juga ada majlis perkahwinan sebagai adat istiadat orang Melayu. Majlis perkahwinan ada 3 peringkat: meminang, merisik dan akad nikah. Merisik bertujuan untuk meninjau keadaan si gadis yang menjadi idaman si teruna. Seterusnya meminang, ibu bapa yang memberi jawapan setelah diberi masa untuk memikir. Waktu meminang, mereka diberi satu tempoh untuk mereka memikir untuk menerima atau menolak si teruna yang dijodohkan kepada anak mereka. Peringkat yang ketiga, upacara menikah, merupakan istiadat yang dilakukan oleh orang Islam untuk menghalalkan sesuatu perhubungan. Setakat ini sahaja pembentangan saya pada hari ini. Sekian, terima kasih. Assalamualaikum, saya Nur Fatin Ashraf binti Norman Effendi. Nombor matrik saya adalah 17 DUP 21 1002. Jadi hari ini saya ingin membentangkan dan membincangkan tentang keseluruhan tajuk pada kumpulan saya, iaitu kesan interaksi peradaban Melayu pada zaman pra-kolonial. Sekarang, yang pertama ialah satu proses yang melambangkan sifat semula jadi manusia sebagai watak utama peradaban untuk hidup bermasyarakat. Jadi, kesan positif dalam interaksi ini dapat membawa natijah yang positif dan juga natijah yang negatif kepada sesuatu peradaban. Okey, yang kedua, kesan positif yang dapat kita perolehi, contohnya kehidupan kita bermasyarakat yang dapat menjadi lebih baik, dapat menerapkan nilai-nilai murni yang baik dan dapat memberi kecemerlangan pada peradaban dalam kalangan masyarakat. Okey, so sekarang keadaan ini juga boleh berlaku ke atas peradaban Melayu yang tidak sunyi daripada berbilang kaum seperti kaum Cina, kaum India dan juga kaum Islam. Jadi yang ketiga pula, perubahan besar telah meletakkan tamadun Melayu untuk memperadabkan dan mempertamadunkan dirinya sehingga membawa kedudukannya ke mercu kecemerlangan. Best kan? So, hal ini dapat meninjau kesan-kesan yang positif ke atas peradaban Melayu, hasil daripada interaksinya dengan peradaban-peradaban lain. Okey, so setakat itu saja. Jadi, setakat ini saja pembentangan dan pembincangan saya. Kami dari grup pertama tentang tajuk etika dan peradaban di tanah Melayu pada zaman pra-kolonial. Okey, harapan kami ialah semua penerangan kami dapat anda semua memahami dengan lebih jelas. Jadi, sekian, terima kasih.